Para hadirin sekalian, mengumumkan ketibaan Yang Berbahagia Datuk Haji Fakhruddin bin Haji Ghazali, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Terima kasih, semua tamu dijemput duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Melakuku maju jaya, rakyat bahagia menggami dunia. Salam JBN Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik negara sejahtera. #JPN Melaka, Jenama Kerajaan nombor 1. Yang berbahagia Datuk Haji Fakhruddin bin Haji Ghazali, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Yang berusaha Puan Rosni binti Leman, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD, Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, menjalankan tugas Pengarah Pendidikan Negeri Melaka. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Ghazali bin Ahmad, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran. Yang berusaha Tuan Haji Karim bin Tumin, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah. Yang berusaha Tuan Haji Jamsari bin Mariman, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid. Ketua Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah Jasin dan Alur Gajah. Ketua Penolong Pengarah Kanan, Timbalan Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah Jasin dan Alur Gajah. Ketua Penolong Pengarah, Pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Yang di-Pertua Majlis Pengetua Sekolah Malaysia Negeri Melaka. Yang di-Pertua Majlis Guru Besar Sekolah Negeri Melaka. Guru Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah-Sekolah Negeri Melaka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, selamat datang ke program Bicara Profesional Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Peringkat Negeri Melaka tahun 2022. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah
Marilah kita bersama-sama merafakkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya, nikmat kesihatan dan kelapangan yang dikurniakan, maka kita dapat berhimpun dalam program Bicara Profesional Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Peringkat Negeri Melaka tahun 2022. Majlis berbesar hati merakamkan jutaan terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Datuk ke program ini. Sudah hadirin sekalian, bagi menambah keberkatan majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Tuan Haji Ahmad Hamizi bin Abu Hassan, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Dipersilakan. Ada baca kat atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma antal azizul jalil. Segala puji-pujian kami panjatkan kepadamu, Tuhan yang maha agung lagi maha mengetahui. Dengan rahmat-Mu kami memohon pertolongan pada hari yang barakah ini, bersempena dengan majlis bicara profesionalisme yang berbahagia Datuk Haji Fakhruddin bin Haji Ghazali, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Peringkat Negeri Melaka. Kami menadah tangan dan bersyukur kehadrat-Mu di atas limpah kurnia-Mu sehingga kami dapat hidup dengan aman dan harmoni serta dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab kami dengan sempurna. Mudah-mudahan Engkau redai dan berkati seluruh kehidupan kami dari mula hingga ke akhirnya. Allahumma ya Hakim ya Azim. Sesungguhnya kami berhimpun di sini bagi menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam kami dengan ruh dan semangat untuk membangun, membina dan mendidik anak bangsa agar dapat melahirkan anak yang baik lagi cerdik, yang berbudi dan berjasa kepada agama, bangsa dan negara, bertepatan dengan visi pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Justru kurniakanlah kepada kami ya Allah limpahan ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu, limpahkanlah kepada kami khazanah rahmat-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya secara istiqamah. Allahumma ya Ghani wa ya Hamid. Kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat, agar dengannya kami mampu mendepani segala cabaran, sentiasa berdaya saing dan mampu mengangkat martabat serta potensi seluruh warga pendidikan ke mercu kecemerlangan. Allahumma ya fa'alul lima yurid. Kami benar-benar berharap agar kami dapat menyelesaikan semua tanggungjawab yang telah diamanahkan di dunia ini sebelum roh kami berpisah dari jasad. Ya Allah, terimalah segala kerja dan khidmat bakti kami dengan sempurna dan dikira sebagai amal ibadah hanya kepadamu jua ya Allah. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ja'al khaira a'marina akhiruh wa khaira a'malina khawatimuh wa khaira ayamina yawmal alqaka fih. Allahumma aghfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merekamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Haji Ahmad Hamizi atas bacaan doa itu tadi. Para hadirin sekalian, majlis kita pada petang ini akan dimulakan dengan ucapan haluan yang akan disampaikan oleh Yang Berusaha Promosi Dilema Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan dan Pengurusan PBD menjalankan tugas pengarah pendidikan lebih belaka dengan seluruh hormatnya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati, yang berbahagia Datuk Haji Fakhruddin bin Haji Ghazali, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, yang berusaha Tuan Haji Muhammad Ghazali bin Ahmad, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran, yang berusaha Tuan Haji Karim bin Tumin, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah, yang berusaha Tuan Haji Jamsari Mariman, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid, Ketua Pegawai Penjabatan Pendidikan Daerah Melaka Tengah, Tuan Muhammad Yusri bin Suman, PPD Jasin, Tuan Haji Bahrudin bin Hussein, dan PPD Alur Gajah, Tuan Haji Abdul Malik bin Kasim. Ketua-ketua penolong pengarah kanan, Timbalan Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah, Jasin dan Alur Gajah, Ketua Penolong Pengarah, Pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah, yang Dipertua Majlis Pengetua Sekolah Malaysia Negeri Melaka, yang Dipertua Majlis Guru Besar Negeri Melaka, guru-guru penolong kanan pentadbiran sekolah-sekolah Negeri Melaka, serta para hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia, insya-Allah menggamit dunia. Salam Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. #JPN Melaka, jenama kerajaan 21. Syukur Alhamdulillah, hari ini di dalam hujan yang rahmat ini dapat kita menyambut kehadiran insan yang paling tinggi dalam kementerian kita, iaitu Tuan Datuk Haji Fakhruddin bin Haji Ghazali, iaitu Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, yang menjadi tetamu hormat kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, pertemuan kita pada hari ini adalah merupakan satu pertemuan yang amat bermakna, kerana dalam siri pertemuan ini Yang Berbahagia Datuk akan menyampaikan amanat dan seterusnya menjelaskan wawasan kepimpinan Datuk untuk diperkenankan kepada kita untuk pelaksanaan operasi di peringkat sekolah. Untuk pengetahuan Datuk, kami berada di sini sejak dari pagi tadi, kerana pada pagi tadi semua didedahkan dengan tata cara dan juga pengoperasian ujian akhir semester akademik, PBS dan PPD. Dan dewan ini ialah Dewan Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan Jabatan Kerjaya, dan hasil hubungan strategik kami, maka kami dapat menggunakan dewan ini dengan percuma. Alhamdulillah, dan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak JKR. Untuk makluman Datuk, hadirin yang hadir pada hari ini adalah seramai 450 orang, terdiri daripada pegawai-pegawai kanan di Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, PPD, guru penolong kanan dan juga pegawai di daerah Alur Gajah. Saya mengucapkan SIC Plus yang hadir daripada semua daerah. Untuk pengetahuan Datuk juga, kehadiran kami pada hari ini sebenarnya memang kehadiran Datuk pada hari ini sebenarnya memang sangat kami tunggu-tunggukan, kerana saya telah pun menjelaskan kepada pengetua, guru besar dan juga dalam beberapa siri pertemuan bahawa wawasan Datuk ialah
anak baik dan cerdik, yang mana di situ menuntut kita kepada kepimpinan era baru, di mana trust dan inspire itu adalah merupakan trust kepada kita. Dan juga saya juga memberitahu dan juga menegaskan bahawa untuk menjadi kepimpinan yang baik, untuk melahirkan anak yang baik, semua kepimpinan mestilah mempunyai wawasan yang jelas dan mempunyai nilai yang baik serta mempunyai daya kekuatan yang mana menuntut tuan-tuan dan puan ataupun guru pegawai-pegawai kami di Melaka supaya mempunyai IQ yang tinggi, SQ, EQ dan AQ yang perlu dipertambah baik dari masa ke semasa. Jadi tuan-tuan dan puan, saya tak mahu melengah masa untuk kepada saya dengan ini menjemput dan mempersilakanlah tuan-tuan dan puan untuk mendengar hal bertelinga pada hari, dan saya harap tuan-tuan dan puan dapat memberikan tumpuan kerana selama saya mendengar apa yang Datuk akan sampaikan sebentar lagi, saya tak pernah jemu. Jadi saya harap begitu juga dengan tuan-tuan dan puan. Dengan itu saya dengan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk kerana sudi hadir pada hari ini, dan juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua urusia yang menjayakan program pada hari ini, khususnya BPD Alor Gajah yang telah menjadi pengelola bersama untuk sektor perancangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jutaan terima kasih ucapkan kepada Yang Berusaha Puan Rosni binti Leman atas ucapan itu tadi. Sidang hadirin yang hormat sekalian, meneruskan majlis kita pada petang ini dijemput Bahagia Datuk Haji Fakhruddin bin Haji Ghazali, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, untuk memulakan sesi bicara profesional Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Di mana? Sini. Tak bergemu ah? Ha. Kita tu nak pegang. Terima kasih kepada Cikgu Muhammad Hanif bin Omri selaku pengacara majlis pada petang ini. Terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Haji Ahmad Hamizi Abu Hassan yang memimpin bacaan doa. Semoga doa yang dipanjatkan dimakbulkan Allah SWT juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ABC, anak yang baik lagi cerdik. Yang Berusaha Puan Rosni binti Leman, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD yang menjalankan tugas Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Ghazali bin Ahmad, Yang Berusaha Tuan Haji Karim bin Tumin, Yang Berusaha Tuan Haji Jamsari bin Mariman, Timbalan-timbalan pengarah di Jabatan Pendidikan Melaka, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Melaka Tengah, Jasin dan Alor Gajah, KPP Kanan, KPP, rakan-rakan pegawai daripada JPN, PPD, pegawai khas saya dari pejabat KPPM, rakan-rakan YDP, Majlis Pengetua Sekolah Malaysia Negeri Melaka, dan YDP Majlis Guru Besar Negeri Melaka, guru-guru penolong kanan sekolah-sekolah di Melaka yang saya hormati dan kasihi, guru setia, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah kita sama-sama melafazkan rasa syukur pada Allah SWT kerana dengan limpah izinnya pada petang ini, hari Khamis 8 Disember, dapat kita bersama-sama di Alor Gajah ini, kampung pemertua bawah khas saya. Jadi untuk kita dapat ke Melaka guna Dewan JKR yang besar, indah dan percuma ini. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak pada PPD Alor Gajah dan juga JKR Alor Gajah yang berkolaborasi dan memberi kemudahan untuk kita bersama petang ini. Jadi alhamdulillah juga saya bersyukur pada Allah SWT kerana Melaka mengatur program 2 dalam 1 pada hari ini.
Satu, menjelaskan tentang PBS, khususnya ujian PBD di bawah topik ujian akhir sesi akademik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tidak sia-sia datang ke sini dari jauh dan dekat hari ini, dan sebelah petang ini saya ambil masa sejam lebih sikit untuk kita menghayati kerja buat kita supaya ke hadapan nanti kita lebih fokus, kita lebih ikhlas, kita lebih seronok untuk bekerja. Jadi saya, bagi diri saya, kalau saya dapat datang ke satu-satu tempat negeri, dapat menatap wajah cikgu-cikgu, tak kira lah pengetua, guru besar, JPK, cikgu-cikgu biasa pun, itu satu nikmat, satu rahmat bagi saya. Sebab kekuatan kita sebagai pemimpin di Kementerian Pendidikan Malaysia ni, tak ada yang lebih nikmat selain daripada menatap wajah cikgu-cikgu yang berkorban, bersungguh-sungguh, bertukuh-tubuh di lapangan sana, di sekolah. Itulah sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Saya pun pernah duduk di kursi tuan-tuan dan puan-puan. Saya pun daripada seorang guru, seorang warden asrama, duduk lepas satu taklimat, lepas satu mesyuarat, mendengar pesanan ketua-ketua kita dahulu. Duduk situ bertahun-tahun, berpuluh tahun, akhirnya sekarang ini kurang sikitlah duduk kat bawah sana, banyak duduk kat atas sini. Sebab nak cakap, nak ajak sama-sama, bukan kita tak boleh buat, kita boleh buat. Satu hari, kalau tak semua pun akan naik stage, tapi akan ada di antara tuan-tuan dan puan-puan akan duduk dan berdiri di sini, gantikan kita yang ada kat depan ni, yang mungkin akan melabuhkan tirai bila-bila masa. Sebab kita nak pergi tak tahu, Allah Ta'ala boleh jemput bila-bila masa. Bukan pada usia 60, 58, 56, 55, belum tentu lagi. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak kerana telah banyak menyumbang bakti kepada pendidikan di negeri Melaka ini. Negeri Melaka sejak daripada tahun 90-an lagi, masa saya berada di Jabatan Pendidikan 9, tuan-tuan hebat. Banyak melahirkan anak-anak yang bijak pandai, yang berjaya. Hari ini pastinya yang memajukan negeri Melaka pun adalah anak-anak didikan kita semua, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi terima kasih atas sokongan, dokongan selama ini, dan kita terus bersama-sama. Hari ini saya turun ke negeri Melaka ini, tak ada lain, tak ada bukan, saya nak beri kepercayaan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita kalau nak bagi orang satu kepercayaan, kita tak boleh main WhatsApp je, tak sampai. Kita kena datang, tengok wajah, tengok air mukanya, tengok body language, baru kita tahu orang tu memang kita boleh serahkan kepercayaan. Paling tidak pun pergi meminang. Kalau tak dapat tengok pun mak ayah dia kita kenal. Lagi sebab tu bila akad nikah memang kena datang depan-depan bersemuka, barulah jadi akadnya tu. Jadi hari ini datang untuk akad dengan orang Melaka, dengan JPK tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab dah petang, hari pun hujan, sejuk sikit tadi, kita panaskan sikit suasana kita ni supaya bersemangat. Dah duduk sari suntuk kan, mari kita menyanyi sikit, okay, naikkan semangat. Kita nyanyi lagu warisan, bukan lagu yang menidurkan kita, lagu yang membangkitkan semangat kita. Mesti tak ada pointer ke ini? Nak petik-petik apa tu? Ada. Okey. Tukarkan slide lah ya, supaya saya boleh okey. Lirik dah ada, nanti boleh ikut sini, Ustaz boleh pasangkan lagu tu. Kita bangunlah, berdiri. Duduk tak jadi lagu warisan ni. Berdiri, keluar suara, lepaskan habis-habis. Di sini hanya sebuah cita yang murni, abadi, sejati. Di sini ada cita bercambah menjadi warisan.
tak diterima. Kemana harus kubawakan, kemana harus kusampaikan cinta ini. Betapa di bumi ini ku melangkah, ke utara, selatan, timur dan barat ku jejaki. Aku bukanlah seorang perwira, gagah membunuh senjata, tapi rela berjuang walau dengan cara sendiri demi cinta ini. Kotakan 1000 janji sepanjang kedewasaan ini. Ku ingin sampaikan pesanan, akulah penyambung warisan. Okey, mari kita beri tepukan pada diri sendiri. Hebat orang Melaka menyanyi ni. Okey, ingat kalau bagi lagu Don dan Sayang lagilah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita nak sampaikan mesej, silakan duduk. Terima kasih, terima kasih. Mesej yang ingin kita sampaikan dalam lagu ini ialah yang sangat dekat di hati kita warga pendidik. Kita cerita tentang cinta, tentang cita-cita, kita cerita tentang pesan. Semua itu ada hubung kait yang sangat kuat dalam jiwa seorang pendidik. Pertama, perasaan cinta itu maksudnya satu perasaan kasih sayang. Satu perasaan yang berkait dengan hati naluri kita. Jadi kalau pendidik setiap harinya menatap wajah anak-anak dalam kelas itu tidak ada perasaan cinta yang, cuba kita fikirkan semula, adakah kita duduk dalam kerjaya yang betul di bumi yang bertuah ini? Tapi kalau cikgu setiap hari menatap wajah anak-anak dengan rasa kasih dan sayang, memikirkan masa depan mereka, melihat wajah mereka ceria, seronok, sedih, murung, semua itu dapat kita rasakan, maka itulah sebenarnya kita. Kita dah ada satu perasaan cinta dan kasih sayang kepada anak-anak. Cikgu ni satu je. Kalau tak ada perasaan cinta, kasih sayang kepada anak murid, memang sukar ilmu yang dididik itu nak sampai ke naluri, ke hati. Jadi yang keduanya ialah cita-cita. Cita-cita ni dia mula dengan satu impian. Mungkin kita dalam satu angan-angan kita, tapi akhirnya cita-cita itu kalau kita bersungguh-sungguh mengejarnya, kita akan jadikan dia realiti, kenyataan dalam hidup ini. Tadi saya baru balik daripada Pesta Buku Antarabangsa Negeri Selangor tahun 2022. YB Menteri pergi sana rasmi lancarkan 5 buah buku yang anak-anak sekolah seni tulis. Saya pergi satu booth, ada satu yang bertugas di booth tu, dia tulis pemimpi. Pemimpi. Saya tanya, kenapa jadi pemimpi? Dia kata, kalau saya tambah N belakang, saya jadi pemimpin. Oh, jadi maksudnya, saya tanya dia kata kita kena mimpikan dulu apa yang kita nak buat dalam kehidupan ini, dan kita tambahkan dengan N di ujung tu, kita boleh jadi pemimpin. Jadi saya tak sempat nak cakap panjang lah sebab saya ikut menteri, tapi saya boleh terjemahkan bahawa apa yang kita nak buat kalau nak jadi pemimpin yang hebat, sama ada kita di sekolah, di PPD, di JPN,
perkara itu kita kena bayangkan dahulu. Jadi hari ini ceritanya ialah nak bayangkan apa yang kita nak wariskan kepada anak bangsa kita. Apa yang kita nak wariskan? Cuba bayangkan. Kalau hari ini kita dah duduk di kursi ni, dah jadi JPK 1, jaga sekolah kecil dan besar, kita dah mencapai impian kita, tapi bagaimana dengan masa depan negara, masa depan Melaka, masa depan tanah air kita? Jadi kita kena impikan. Anak-anak yang kita duk ajar di sekolah rendah, sekolah menengah ni, dia tak nampak apa. Dia tak boleh nak bayangkan lagi apa nak jadi dengan negara Malaysia. Mengundi pun nak ajar macam mana nak pergi mengundi, apatah lagi dia nak bayangkan untuk negara ni. Tapi kita dah sampai ni ke tahap yang memang kita dah boleh fikir untuk negara. Jadi inilah yang kita nak fikir hari ini. Apa nak wariskan pada anak bangsa kita. Jadi inilah yang ada dalam lagu ni. Kita bukanlah seorang pun tak nampak bawa senjata ini. Paling-paling bawa satu beg, dalam tu kalau buka confirm ada biru, merah, hitam. Kan, semua ada. Cikgu tak cukup kalau tak ada pen merah. Kan, confirm. Jadi tak ada senjata, tapi cikgu ada cara sendiri. Tadi pagi Tuan Haji Ghazali dah bagi taklimat dengan rakan-rakan, dah tahu dah balik ni apa cara yang cikgu nak buat ujian akhir sesi. Cuma tunggu je arahan sikit lagi daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Itulah hebatnya cikgu. Jadi di hujung perkhidmatan kita ini, kita kira hujung lah, tak kira lah ada 10-20 tahun lagi pun, sebelum kita pergi ni, kita nak kotakan janji kita. Kita dah akad dah jadi cikgu. Okey, dah akad dah jadi cikgu, kita nak kotakan. Jadi kitalah penyambung warisan. Tak ada orang lain. Nak berjaya bangsa kita, negara kita Malaysia ni, tak ada orang lain. Cikgulah tempat yang kita nak sandarkan, nak didik anak bangsa. Kita jangan kata nak sandar pada polis, askar, siapa lagi, syarikat korporat yang besar-besar, tak ada. Sebenarnya pada cikgu. Cikgu mula ajar budak tu daripada prasekolah, sekolah rendah, menengah, naik sampai universiti. Tak panggil pensyarah. Hebat sikit bunyi. Tapi cikgu jugalah tu menyampaikan ilmu. Jadi bila balik nanti yang jauh-jauh tu pasang 2-3 kali lagu warisan ni, hayati lagi sekali, nyanyi kuat-kuat. Okey, cuma nanti sampai rumah jangan nyanyi lepas suami lah. Dia kata apa hal kita nikmat balik dan nyanyi pula kan. Tapi itulah semangat yang ada. Kemudian inilah menteri kita yang baru, YB Fadlina Siddiq, baru berusia 45 tahun. Menteri Pendidikan Wanita pertama. Untuk kita beri tepukanlah. Nanti saya sampai ke orang Melaka tepuk tangan untuk YB. Okey, bangga. Seronok dapat menteri perempuan. Seronoklah ni sebab cikgu sekarang 75% perempuan. Sekarang ni, dulu YB pergi majlis, saya tengok setengah jam bergambar. Saya rasa ini mungkin 1 jam. Sebab cikgu perempuan ramai. Dia nak bergambar tu, nak peluk lah, nak apa bagai. Sebab menteri perempuan, comel pula tu. Jadi semua seronok. Sebenarnya YB menteri awal-awal pertemuan pertama dengan kita di bilik mesyuarat, mulakan ayat dia dengan apa yang kita paparkan kat skrin. Dia kata, saya ni diamanahkan ke Kementerian Pendidikan Malaysia ialah dengan satu amanah yang besar, kerana KPM merupakan kementerian yang berkait dengan adab, akhlak dan integriti untuk ataupun bagi penentu masa depan negara. Ini penting. Pegang elok-elok tu. Lepas mesyuarat mulakan dengan pesanan berkait dengan akhlak budi pekerti. Jadi alhamdulillah kita dapat seorang menteri pendidikan yang prihatin, yang bercakap tentang insaniah, bercakap tentang pembentukan nilai pada diri manusia, tuan-tuan dan puan-puan. Ini yang penting. Di sinilah bermula segala-galanya. Kalau kita nak cerita tentang
apa yang kita aminkan doa oleh Ustaz Hamizi. Tak percaya, minta balik daripada Ustaz Hamizi. Okey, baca balik sebiji apa yang kita nak buat dalam pendidikan. Akhirnya kita akan dapat, insya-Allah. Jadi itulah kita nak soal balik daripada lagu tadi, pada pesan Wabi Menteri, apa yang kita dah warisi sebenarnya daripada cikgu kita dulu. Kita nak mewariskan yang kita punya, tapi yang kita warisi apa? Cikgu Rogayah apa yang dah warisi daripada cikgu? Ringkas ya. Okey. Spontan, apa yang cikgu warisi? Apa yang dapat daripada cikgu dulu? Pendidikan akhlak. Okey, right. Terima kasih Cikgu Rogayah. Beri tepukan Cikgu Rogayah. Dapat mewarisi satu akhlak daripada apa didikan cikgu-cikgu. Cikgu Kuh apa cikgu? Apa yang cikgu warisi daripada cikgu yang mengajar dulu? Menjadi seorang insan yang baik. Tepukan pada cikgu Kuh. Menjadi insan yang baik. Cikgu Judi. Jud. Silakan. Pemikiran yang positif. Terima kasih. Pemikiran yang positif. Jadi kita dapat perkara yang semua baik-baik. Saya rasa kalau saya tanya satu dewan 400-500 orang, mungkin jawapannya hampir sama. Kita dapat ilmu, kita dapat kemahiran, dapat perkara yang baik-baik, pesanan cikgu kita. Itu yang kita ingat dan kita nak bawa dalam pekerjaan dalam hidup kita. Tak ada saya rasa dalam dunia ni cikgu yang mengajar perkara yang tak baik pada anak murid dia. Tak ada. Sama juga kalau nak tanya apa yang mak ayah kita wariskan kat kita, mungkin lagi tinggi nilai dia. Tak ada mak yang ajar anak dia jadi orang tak baik. Semuanya perkara yang baik-baiklah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita slide tak gerak ni. Okey. Kita ada inilah dia. Ramai tak ramai anak murid di seluruh 10 juta, 5 juta orang. Mak ayahnya juta. Jadi kita ada 12 orang kita jaga. Kalau nak bagi dengan rasionya cikgu dengan anak murid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan kita ni seorang bapa yang ada 10 anak, macam mana kita nak jaga. Tapi sebenarnya dalam kelas kita ada lebih ramai lagi lah anak murid yang kita jaga. Tapi gambarkan begitulah. Jadi mak ayah kita boleh jaga kita elok. Mungkin ada yang lebih ramai, ada 10 orang adik-beradik, kalau 9 orang adik-beradik. Jadi kita jaga boleh. Jadi kita sebenarnya telah diamankan untuk jaga didik anak bangsa. Sebab kita negara ni kepada kita dipertanggungjawabkan. Manakan jaga kita. Kita sekarang dah jadi ustaz, cikgu matematik, Inggeris, jadi guru besar, jadi guru tua, dah jadi fikir. Kita dah jadi manusia. Kita dah jadi manusia. Ada kemanusiaan kita tu punya nilai yang tinggi dari sudut moralnya ataupun rendah, itu tuan-tuan dan puan-puan boleh tanyalah diri sendiri. Tapi kalau sekali pandang saya tengok rakan-rakan yang ada dalam dewan ni dah jadi pendidik dan fikir, pastinya yang terbaik lah di Melaka, di daerah, di sekolah-sekolah kita. Sikit lagi akan melangkah jadi pengetua, jadi guru besar. Sedikit lagi mungkin melangkah ke JPN, ke PPD. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, makanya kita kena fikir apa kita nak wariskan pada mereka. Pastinya kalau saya tanya, banyak tempat dah saya tanya, sama juga. Apa yang diwarisi dengan apa yang nak diwariskan sama. Sebab kita tahu itulah nilai-nilai yang universal.
yang diajar pun dalam agama antar kita dan dalam kehidupan ini. Jadi kalau itu yang kita nak, perkara yang baik-baik itu, inilah satu model, satu pendekatan saya nak kita hayati bersama-sama. Allah Ta'ala berikan saya ilham untuk gambarkan model. Saya kembangkan model ini berkat daripada pemikiran, input daripada rakan-rakan. Sejak dari pengarah Negeri Sembilan pergi ke Kementerian Pendidikan, bertambah baik. Ada 2 orang kawan daripada Negeri Sembilan, seorang guru besar daripada Kuala Rakan, jurnalis yang kat baris kedua depan tu. Antara pemberi input awal, rakan-rakan saya di kementerian ni sentiasa duduk cakap begini dan begini. InsyaAllah kita boleh terjemahkan apa yang ada dalam pendidikan. Jadi di sebelah kirinya itu ABC, satu akronim yang dekat di hati semua anak-anak didik kita. Pergi sekolah, hari pertama balik mak ayah dah tanya, baik tadika, prasekolah ke, darjah 1, mak ayah tanya dah boleh baca ABC. Kalau kita jumpa buah kita yang kecil-kecil, tanya umur berapa tahun, 5 tahun, 6 tahun, tentu kita tanya dah pandai ABC. Jadi ABC ni adalah perkara yang asas lah. Kalau dia kata dah pandai, tentu kita sebagai pakcik-makcik dia mungkin dah boleh baca nanti titik. Jadi sebenarnya ABC ni supaya mudah ingat, asas anak didik. Dan kita tahu dalam falsafah kita ada Jerry, ada Irish kita sebut, tapi sebut putih, sebut Irish lagi tak tahu makna apa. Jadi biarlah dia jadi boleh dipakai untuk bertarung dalam perlawanan apa sekalipun. Sampai main rugby yang tarik-tarik nafasa pun tak koyak. Jadi jersey yang kita nak pakaikan kepada anak yang ada kat Melaka ni, biarlah jersey yang paling mahal. Saya rasa kilang jersey yang hebat pun ada di Melaka ni. Cuba jumpa Tokyo, dia boleh buat jersey yang hebat nak pakai. Tapi jersey yang cikgu nak bagi dekat anak-anak di sekolah di Melaka ni, saya rasa lagi hebat. Lagi payah nak koyak sampai bila-bila jasmani, emosi, rohani, sosial. Jadi susun daripada atas tu, jasmani, emosi itu datang semasa dia kecil lagi. Dilahirkan oleh ibunya, maka datangnya emosi, menangis bila lapar, tersenyum bila kekenyangan. Kemudian dimasukkan nilai-nilai rohanian. Mak ayah duduk meja makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban, sama-sama. Budak kecil yang tak pergi sekolah lagi tak tahu makna apa pun, kalau suruh baca doa pun boleh baca doa. Rumah saya tepi tadika. Pagi-pagi itu kalau saya cuti ke, yang dengar menjerit-jerit baca doa, Allahumma barik lana. Jadi saya kat rumah tu tak payah baca doa, tumpang doa, makan. Pukul 10 dia break nak makan tu. Saya pasti dia tak faham makna apa pun, tapi dia tahu nak makan baca tu. Dah tua ni baru tahu makna tu pun Google kan. Google tengok, oh ni makna sebenarnya, kalau pun tak tahu, mungkin tak belajar dan sebenarnya. Ceritanya ialah sosial itu dah bermula ibu bapa mereka. Lepas tu kita jadi cikgu kita ajar kat sekolah daripada ilmunya kan, kemudian bawalah kepada kakak ibu bapa mereka masing-masing bila nak rumah tangga dan sebagainya. Jadi inilah cerita yang ada dalam model ni. Saya harap semua dah boleh jelas faham lah, sebab pengarah pun dah share dengan PPD pun dah share dengan pengetua pun dah balik cerita dalam mesyuarat antara perempuan. Cuma hari ni berdepan bermuka dengan saya nak bagi kita boleh berdialog, bagi pandangan dan sebagainya. Jadi amalah, lahirkanlah anak kita supaya dari lahir hinggalah pengakhiran itu dia jadi anak yang baik, pasti akan cerdik. Kita jangan ingat budak yang cerdik itu boleh jadi baik. Formula
renung balik ramai tak berapa nak baik. Tengoklah, ramai je yang cerdik tapi tak berapa nak baik. Okay? Kaya tapi tak membantu. Tapi sebenarnya baik, akhirnya dia akan cerdik dan diterima dalam masyarakat kerana baik itu memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kenapa kita nak lahirkan ABC ni? Yang jelasnya hadis Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang beri yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Jadi bila dah ada manfaat tu, nak jadi yang terbaik tu, manfaatnya kepada negara. Negara akan sejahtera, sekolah sejahtera, semua akan sejahtera, keluarga sejahtera. Jadi cerita sejahtera ni, kita jangan cerita dengan kita nak sekolah sejahtera, nak jabatan negeri, negara, dia tak boleh dapat. Kita kena cari komponen yang paling kecil dapat sejahtera itu apa? Komponen yang paling kecil, individu yang ada dalam ekosistem baru menjadi keseluruhan. Kita inilah bagaimana nak arah, nak buatlah program ramai-ramai kat mana Padang, selagi orang yang ada dalam bersejahtera tak akan dapat kehidupan yang sejahtera itu. Jadi inilah yang penting kenapa saya bercakap ini. Anak yang baik lagi cerdik itu yang menjadi penentunya. Kita nak maju mundur, nak jadi apa pun dalam tu. Kalau sekolah, pengetua, guru besarnya, pemimpin yang ada tu menentukan JPK bekerja bersama-sama, dan JPK pula ajak cikgu-cikgu pula ajak anak murid dan ajak ibu bapa mereka, dan akhirnya semua itu berkumpul. Jadi kita kena ABC itu datang daripada visi, dan visi Kementerian dia dah cakap dah, pendidikan berkualiti, insan sejahtera, landasan ataupun rujukan ada dalam rukun negara, ada dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Sebab itu rukun negara dalam titah perintah Mesyuarat Majlis Raja-Raja, tempoh hari, dia minta pemimpin, ketua di satu-satu organisasi itu mengetuai pembacaan ikrar. Jadi nak berikan penegasan bahawa pentingnya baca ikrar. Jadi elok Melaka, perhimpunan nanti mulakan tuan-tuan dan puan-puan, besok di sekolah, buka sekolah tahun depan, mula je perhimpunan tu, biar pengetua pusat kita mengetuai bacaan ikrar. Itu penting. Itu bahawa janji kita. Prinsip-prinsipnya kita semangat. Mungkin di 1-2 bulan awal tu terapa roh di sebalik rukun negara itu, biar anak kita sedar. Barulah dia tidak memperlekehkan perlembagaan, tidak melanggar undang-undang. Bawah sekali itu kesopanan dan kesusilaan. Kat situlah ABC. Kesopanan dan kesusilaan. Jadi kita buat ABC ni bukan sebarang-barang, bukan ikut fikir nak letak. Allah Ta'ala beri ilham, kita terjemahkan satu persatu. ABC itulah yang menjadikan janji dalam falsafah, janji dalam rukun negara, janji dalam visi-visi kita terjemahkan. Mudah anak yang baik lagi cerdik. Aspirasi Malaysia. Kita baca 300 surat tu, akhirnya semua inisiatif yang dia buat tu ialah untuk menjadikan anak itu baik dan cerdik. Dia dapat kemahiran, dia dapat mengeratkan perpaduan, dia buat semua perkara-perkara yang membawa sejahtera. Jadi bagaimana? Inilah yang saya nak ajak sama kita betulkan. Biar ikhlaskan
bekerja rasa semangat. Kalau bekerja dengan kita tak kira masa, tak kira wang ringgit, kita tak baik dari hati. Ikhlas itulah yang bawa kepada keberkatan, kerahmatan. Kerana kita jangan sekali-kali kita tipu rasa kasih sayang, tipu rasa nak ajak sambil lewat. Okey, niatkan sebagai ibadah sebab kita masih ada masa. Walaupun masa lagi pun kita tinggal dalam mata ni, niatkan sebagai ibadah. Semoga Allah Ta'ala semua yang 30 lebih sebagai ibadah. Jadi kalau belum niatkan elok-elok, biarlah menjadi amal jariah buat kita semua, dan jadikan sesuatu yang bermanfaat. Anak kita jadi manusia yang berguna. Dan Puan Rosni dah sebut tadi, trust and inspire, saling mempercayai. Jadi saya turun tengok wajah tuan-tuan dan puan-puan, ada yang saya rasa satu komiti ni kalau wajah sama ni kan, MGB ke? Sektor pembelajaran. Oh, sektor pembelajaran. Sehati sejiwa. Jadi nak beritahu kita kena saling mempercayai sesama kita. Kita tak boleh ada rasa curiga. Saya turun ke Melaka ni, tuan-tuan dan puan-puan ni, saya nak beri 200% kepercayaan pada tuan-tuan dan puan-puan. Lebih daripada 100. 200. Sebab yang 100 tu ada dalam gaji berapa bulan ni? Bukan 2 kan? Sebab 25 dah Christmas. Mungkin awal sikit lah, 20 hari bulan Disember. Itu 100. Tapi tambah 100 lagi yang nak bawa balik tadi. Yang 100 lagi tu. Sebab yang 100 tu kan, dia 100 tu ikhlas tak ikhlas pun dapat berapa pun habis. Tolak kereta, rumah, belanja makan, pergi cuti kan, habis kat situ. Okey, bayar zakat sikit. Okey, yang 100. Yang 100 itu tak ada sama buat sengaja. Itu tak didedikasi. Allah Ta'ala tahu. Dia sebab tu nak bagi 200% kepercayaan. Saya tak larat, tak boleh nak jaga 10,000 buah sekolah dengan 5 juta anak murid. Saya kena serahlah kepada tuan-tuan dan puan-puan di seluruh negara. Saya sejak dilantik KPM ni, berapa hari je ada minggu dan bergerak ke sana sini. Baru 2 hari lepas ke Kedah dengan 1,200 orang. Sebab nak turun, nak cakap, saya nak beri kepercayaan. Takut lambat cakap percaya ni, takut tak sempat. Jadi turun nak beritahu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, besok ada sehari lagi nak cakap kat kawan-kawan, saya percaya dekat cikgu ajar budak-budak ni, lepas balik cuti 2 minggu ni, ajar elok-elok biar dia jadi manusia. Tak lambat lagi. Budak tu maka ada lepas. InsyaAllah. Inilah cara kita nak beri didikan, macam-macam cara. Okey, saya letakkan gambar sini, nanti kita share slide tu, boleh tengok. Ni murid orang asli suku membatik di SD Beru Terengganu. Suku orang yang paling pemalu. Saya tak pernah jumpa manusia yang pemalu macam tu dalam satu komuniti. Daripada anaknya sampailah mak yang dah ada anak, ramai pun pemalu. Nak cakap malu dia tu, dia menari sewang tu, dia masuk dalam dewan tu, sepatut penari tengok pada penonton, dia tengok pada dinding belakang. Malunya. Mak ayahnya, maknya, maknya, cikgu dia dah pujuk ni, cikgu sekolah tu pujuk untuk cakap, saya gundulah mic. Dah pegang mic tu, menangis, mengalir mata, hidung lap. Lepas tu berdiri tepi-tepi dia pun menangis sama, lap air mata. Nak cakap sedih ke, malu ke, nak cakap begitu sekali. Saya tak pernah. Tapi bayangkan bila saya duduk situ 2 jam, dekat 3 jam, dia dah mula boleh dah.
Dah mula nak bercakap sikit, kita nak ambil gambar pun dia dah respon. Pegawai saya pun pergi itu, ajak dia dah mau bercakap, dia dah mau. Jadi maksudnya anak ni, dia dengan cikgu dia okey. Cikgu dia cikgu biasa, okey, cikgu Melayu ada, cikgu orang asli pun ada, tapi perlukan satu kekuatan nak didik. Tapi cikgu sekolah ni pandai, dia buat alat muzik, ada kod kat situ, dia baca kod situ, dia ketuk-ketuk, dia dah mula yakin, dia dah mula pandai. Dan nampak ni, dia dah mula respon daripada perasaan malu. Okey, jadi tak ada, nanti ada satu tempat yang kita nak tunjuk macam mana inisiatif mengajar mereka. Ini saya pergi ke SK Mali, lagi tu mantan guru besar pun ada, guru besarnya ada di sini. Cikgu apa saya tak ingat, cikgu besar. Okey, daftar. Tapi buat gobok rezeki, anak-anak ambil makanan. Jadi seronok dia datang, ada ILT. Jadi sebenarnya bila saya pergi ke sekolah-sekolah negara ni, sekolah yang ambil inisiatif sediakan makanan, sebenarnya di situ pun sudah membina hubungan rasa kasih sayang dengan anak-anak sekolah itu. Dia datang, perut dia tak kosong, dia tak sempat nak breakfast, dia ambil roti, ambil biskut, ambil air, dia minum, dia makan sementara nak rehat. Jadi sebenarnya kita senang, pada saya lah, saya tak duduk sekolah, tuan tak ada apa-apa duduk sekolah, mungkin carilah jalan nak ambil hati anak-anak ini. Mungkin dengan secubit roti, secubit makanan itu boleh memiliki hatinya, dan kita buat bonding dengan anak itu, dan dia boleh jadi baik, dan dia akan terus belajar dan bersemangat. Anak-anak di sekolah Sains Terengganu akhirnya boleh main. Mereka berlatih seminggu, sebulan, dapat buat lagu warisan secara live, nyanyikan masa saya pergi. Hebat. Anak-anak kita sebenarnya buat seperti benih yang menyimpan 1001 potensi. Kena saja kita bagi suasana, keadaan yang boleh menghidupkan benih itu, dia akan bercambah menjadi pokok yang membuahkan hasil yang hebat. Jadi inilah hebatnya anak-anak. Saya pun dulu berkampung, itulah gambar saya masa kecil-kecil dulu. Saya tak tunjuklah yang mana satu saya, cubalah cari kan. Semua comel-comel belaka kan. Itulah dia, darjah 3. Kat tengah tu cikgu Daud tu, inilah dia cikgu, baru jumpa 2 minggu lepas, masih sihat, umur 87 tahun. Cikgu Daud, dia datang, saya peluk dia. Sebelum dia balik, dia jumpa saya, Pak Karudin. Saya rasa apa yang saya buat atas dunia ni selesai segala-galanya. Saya bersedia kerana saya dah dapat lahirkan daripada sekolah ini seorang KPPM yang memberi pendidikan untuk 5 juta budak. Itulah bangganya seorang cikgu kepada anak muridnya apabila percaya. Jadi tuan dan puan, saya tak tahulah cikgu ni dah berapa ramai anak murid yang dah jadi manusia yang berguna. Sebenarnya kalau dapat itulah yang anak murid nak, cikgu nak doakan pada dia, dan anak itu nak rasa penghargaan. Saya cakap terus ya, depan orang kampung saya, sebab ini sekolah saya pergi sambut 100 tahun sekolah saya itu. Jadi kebetulan tahun ni, tahun 22 1 tahun, saya beritahu, saya ucap terima kasih kepada semua cikgu, semua orang kampung, mak ayah saya, menjadi jariah untuk semua. Kerja saya hari ini, kalau baiknya pergilah kepada semua yang pernah mendidik saya. Wah, imam pakcik, makcik saya yang pernah bagi RM1.2, saya nak pergi sekolah dulu pun jariah. Jadi itulah yang kita nak doakan pada orang tua, dan nak anak murid kita doakan kita tu nanti. Jadi kita tak tahu kita ni siapa nak jadi orang yang kita didik itu, manusia yang sehebat mana. Jadi mereka buatlah kenduri, okey, ni. Tapi pesan orang tua-tua inilah dia, kalau mencari tempat mandi, pertama 2 pantai. Kalau mencari pertama elok dulu. Orang tua
Tapi dia kata nak cari pemimpin kan, macam-macam lah. Tapi pagi tadi YB kita pun sebut dalam ucapan dia, dia kata kita bekerjasama dengan semua orang ni dalam, sebab kita nak terjemahkan pendidikan. It takes a village to raise a child. Kita kena buat satu ekosistem kebersamaan. Kalau sekolah kita ada cikgu hebat matematik, jangan hebat kat sekolah kita je, pergi ajar anak-anak kat sekolah lain. Kalau kita hebat bahasa Inggeris, hebat apa, kita juga yang hebat dah senior dekat daerah kita, kita pergi ke daerah lain. Kita ada saya tak address tadi, SIC Plus pun ada, SIC Plus ada, pergi bantu. Kita bukan nak berlomba nak tunjuk siapa hebat, kita nak berlomba nak jadikan manusia itu baik. Jadi kalau kita dah ada kekuatan, kita pergi, kita baikkan sesiapa saja yang kita mampu. Okey, jadi itulah dia. Anak di sekolah ni SK apa? Baik, Pekan. Dia mengajar secara pasangan tu, berpasang. Iqra yang lima ajar Iqra 1. Bagi yang bukan beragama Islam, asas Al-Quran. Jawi tu nak baca Al-Quran tu asas dia Iqra 1 hingga 6. Dan yang Iqra tinggi ajar kawan. Jadi dia ajar yang paling kanan ni, yang ni dia boleh ajar kawan, dia boleh pergi monitor kawan-kawan dia lain mengajar, dan dia boleh balik melukis lagi. Punyalah hebat yang ni. Jadi bayangkan budak kelas kita, kalau kita tak bagi dia jadi cikgu dalam kelas sekarang ni, dia akan buat. Dia akan buat benda lah, sebab tenaga dia lebih, kebijaksanaan dia lebih. Apa yang cikgu nak ajar dia boring. Jadi dia ajar budak ni sebelah dia. Lepas tu dia pergi round tengok orang lain mengajar. Lepas tu dia balik melukis. Lepas tu ada seorang tu buat semua jumpa, kenapa tak bawa buku mengajar? Dia kak saya dah baca Quran. Jadi tak bawa Iqra, jadi dia boleh ajar kawan dia direct sebab dia dah baca Quran. Jadi itulah nak cakapnya, budak hebat kalau kita boleh kesan dia. Dan cikgu sekolah tu sangat seronok. Petang-petang guru besar dia kata dia pergi ajar kawan dulu kat rumah, lepas tu baru pergi main. Dia tak puas lagi ajar kat sekolah tu, dia sambung. Lepas tu saya pergi waktu rehat, saya tanya kenapa budak-budak ni makan free sebab kelas Johan kehadiran. Kelas mana? Kelas yang kami masuk tadi. Pergi sekolah ni pada hari itu terjah, bukan pergi rancang. Saya pergi breakfast, dia pun ajak makan nasi dagang. Lepas tu saya kata ada tak sekolah yang dekat restoran ni? Dia kata ada. SK Ubay. Kami pun terus pergi. Jadi pergi tu, inilah yang berlaku pada hari itu. Dah 2 kali dah tahun ni kelas free. Maksudnya apa? Dia sukalah kawan-kawan dia ajar dia datang sekolah seronok. Kehadiran dia tinggi. Jadi cubalah kita fikir macam mana nak buat kat sekolah kita. Betapa seronoknya budak kalau dia dibina perkara yang baik. Dia tak ada iri hati. Ni budak-budak bola saya pernah cerita tu kan, saya bawa ke Balikpapan umur 16 tahun, kategori 18. Hebat main bola, tapi saya kata budak-budak ni kalau saya suntikkan ABC, saya nak tengok berjaya tak masuk ke final. Dapat masuk final. 40 tahun dah Malaysia tak masuk final. Tapi pergi umur muda, saya suntik ABC. Adalah cara, nanti saya kongsilah kalau ada masa, macam mana suntik ABC kat mereka. Akhirnya dia masuk final. Bila umur yang sebenar mereka bertarung, dia dapat Johan. Kalahkan Laos. Itu pernah saya jumpa salah seorang daripada mereka di airport, sekadar Kapten JDT untuk kategori bawah 19 tahun. Sehari. Hari itu pergi Terengganu, Hulu Terengganu, dia bawa seorang lagi. ABC juga saya lancarkan poster ABC. Baik, saya nak rekahkan sikit. Tuan-tuan dan puan-puan, sudah pemimpin hari ini di sekolah masing-masing. Walaupun tak mentua besar je fikir, tapi pada saya top 5, top 6 tu pun pemimpin. Kita akan jadi pemimpin yang lebih hebat kalau kita melihat
kepada setiap orang yang kita pimpin itu ada potensi. Kita melihat setiap orang yang diceritakan dalam buku Trust and Inspire, di mana kita bina kepercayaan kepada diri kita dan kita kepada orang lain. Itulah mesej saya tu ke sini bersama tuan-tuan dan puan-puan, nak beri kepercayaan. Saya percaya pada tuan-tuan dan puan-puan, tapi wallahualam, saya tak tahu tuan-tuan dan puan-puan percaya tak pada saya untuk mengetahui Kementerian Pendidikan Malaysia ni. Okey, saya tak pasti. Apa pun saya percaya pada tuan-tuan dan puan-puan. Saya balik dengan tidur pun lena kerana ada 400 lebih orang JPK, wajah-wajahnya yang semangat untuk berkorban. Jadi kayak ni banyak cara. Tuan-tuan dan puan-puan kena carilah formula yang sesuai, bina kepercayaan dengan rakan-rakan. Nak jadikan kita sebagai model, kita contoh kepada rakan-rakan, adik-adik kita, cikgu-cikgu yang kita pimpin. Macam mana cara kita memimpin mereka. Okey, dan akhirnya kita kena pimpin dengan tujuan yang jelas, saling memahami, okey, hasrat dan tujuan. Jadi kita libatkan komuniti bersama-sama dengan kita supaya boleh membawa hasrat yang sama bagi melahirkan ABC. Dan prinsip yang kita bawa dalam bekerja, apa-apa yang ada, tapi sama-sama. Jangan kita tidak lakukan sebagai rakan strategi kita. So, terima saja pandangan. Sebab itu akan orang percaya pada kita, sebab kita boleh dengar pandangan, kita boleh jayakan, laksanakan sesuai. Dan syukurilah apa saja besar kita syukuri. Raikan kawan-kawan kita dengan itu dan kepuasan. Ini sekadar sebentar lalu lah. Pengalaman saya 33 tahun. Pernah cikgu, pernah jadi warden, pernah jadi pegawai biasa-biasa. Okey, kemudian naik ketua unit, jadi pengetua 6 bulan. 6 bulan tu pun tak pendek tu. 6 bulan banyak saya belajar. Alhamdulillah, memberi pengalaman yang sangat bermakna. Lepas tu jadi ketua sektor peperiksaan. Jadi peperiksaan saja 20 lebih tahun pengalaman saya di Negeri Sembilan. So, atas waktu itulah mungkin saya dibawa ke, tak bergerak. Rustia boleh gerakkan satu? Okey. Jadi timbalan pengarah Negeri Sembilan, pengarah Negeri Sembilan, kemudian jadi pengarah peperiksaan semasa pandemik 19. Antara puan-puan masih ingat lagi, kita secara dalam kajian minta tolong cikgu sekolah rendah, sekolah menengah, semua lab assistant, buat sama-sama, akhirnya kita berjaya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Syabas dan tahniah kerana tuan-tuan dan puan-puan dapat buktikan kepada dunia bahawa Malaysia mampu buat yang terbaik yang negara lain tak sanggup. Negara lain tak buat peperiksaan berpusat pada tahun 2020. Ada negara buat atas padang, takut berjangkit COVID-19. Tapi Malaysia buat dalam dewan, dan kita hantar lagi makanan untuk anak-anak kita periksa dalam dewan santuni mereka. Itulah perjalanan saya yang berbaki sedikit lagi masa sehingga 7/11 2023. Itulah kisah perjalanan saya. Tak apa, jangan kira pendek. Okey, kira apa yang kita nak tinggalkan. Panjang pun tak ada makna kalau tak buat apa-apa. Pendek yang bermakna, itu yang kita cari depan ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, binalah anak kita dengan cara berpengakap. Dan saya sendiri juga bekas seorang pengakap. Saya sendiri pengakap raja. Selepas saya sampai ke tingkatan 5, di tingkatan 5 tu pergi pentarapan, dapat sijil pengakap raja.
Yang tanda tangan tu atas kali tu Sultan Ahmad Shah Agong. Ni semua sultan ni. Sultan 9 negeri di Malaysia tanda tangan CJ ni. Yang bawah ni Agong sekarang. Maksudnya dia memangku sultan, faham. Itulah dia. Mahal tak CJ pangkat raja tu. Dan inilah yang diharapkan kepada kita sebagai seorang pangkat raja. Okay, supaya taat kepada Allah dan hormat pada orang ramai. Mudah-mudahan Tuhan menolong kamu dalam pelayaran hidup kamu dengan memperoleh selamat dan bahagia adanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah pembakar semangat saya untuk terus berjuang. Jadi pengangkat raja ni banyaklah perempuan pengangkat ada kat sekolah tu apa yang mereka buat sampai akhir. Jadi saya berjuang untuk mengangkat. InsyaAllah saya akan banner kejayaan anak-anak kita di dalam pendidikan ni melalui sukan, kurikulum, persatuan, badan uniform. Kita boleh bina anak kita untuk menjadi ABC. InsyaAllah mereka boleh dapat karakter yang kita harapkan. Banyak nilai dalam aktiviti yang dibuat dalam seharian. Melalui muzik, melalui seni, mereka boleh kita bangkitkan semangat bergaul sesama sendiri dengan sambutan dan sebagainya. Jadi anak-anak yang berada di pulau, di pedalaman, di mana saja dalam negara kita ini semuanya potensi. Walaupun anak ini nampak di atas perahu bermain dengan anak ombak tu macam seolah tak ada masa depan, kulit hitam, omot, tapi kalau betul dia akan ada berpuluh-puluh macam ni bawa pelancong di pulau Perhentian pergi buat snorkeling, scuba diving, menjadikan seluruh dunia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, entah lagi anak yang ada di Melaka. Pantang cuti, jalannya jam. Orang Melaka akan keluar daripada rumah pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad kerana pelancong datang. Bayangkan anak yang kita didik kat sekolah kita itu akan mencari sumber pendapatan dengan kedatangan pelancong dari seluruh negara dan seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah betulnya kita pendidik. Kalau kita boleh didik mereka, mereka akan berjasa pada hidup dia, keluarga, masyarakat, negara dan dunia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah anak orang asli yang tadi sambungan cerita dia akhirnya penuh ditingkap. Tengok apa yang kami buat dalam dewan, dah mula berani. Yang ni enjoy. Dia ada satu pondok buluh Universiti Malaysia Terengganu buat untuk beri suasana belajar dalam hutan. Jadi tepi hutan dibuat pondok buluh dan dipanggil jungle school. Jadi mereka enjoy belajar kat situ. Jadi bawalah suasana pembelajaran anak kita. Kalau sekolah kita dekat sungai, tapi jagalah keselamatan. Dekat hutan, dekat apa saja kita bawa supaya mereka alami dan mereka boleh kita bina karakter mereka. Okey. Tak bergerak slide. Mungkin dah last kot. Mustia boleh gerakkan. Okey, kita dah ada poster. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kongsikan nanti. Kalau saya kongsikan, bolehlah buatlah. Okey, perbanyakkanlah. Dia cetak poster. Jenuh saya nak. Okey, mulu kat saya nak selesai. Bukan Kedah. Orang datang, semua dapat poster. Dah semua nak saya sign pada poster tu. Jadi sign juga lah sikit-sikit. Jadi tuan-tuan, kita ada berbaki masa dalam 25 minit. Sebab pukul 3.45 saya kena bergerak. Mesyuarat dengan Wakil Menteri pukul 5 petang ni. Okey, di Putrajaya. Jadi saya bagi 25 minit. Kalau ada rakan-rakan nak berkongsi pandangan, nak bertanya, apa saja, silakan cikgu. Sebab nak bawa balik satu amanah kepercayaan ni, okay, biar jelas, biar cikgu. Silakan. Ada yang nak mulakan? Baik, mohon saudara perempuan, sekiranya ada soalan atau diajukan kepada yang berbagai datuk. Ada ni kan, kalau soalan dah mula nanti dia akan ada lah beberapa orang nanti. Okey, sebelah kanan saya dulu.
Mic Ada. ada di depan. Mic ada. Sini ada. Silakan. Ya? Okey. Bagi saya 10 minit lah. Betul, pelajaran. Oh, ya betul. InsyaAllah. Apa nak minum pun? Ha? Terus nak minum. Tak apa, saya bentar. Bukan. Okey, tuan-tuan, buku soalan, sekali ada soalan, satu atau soalan untuk diajukan kepada Ibu Dato'. Para seni pun bisik kat saya tu sebab ada sikit masa untuk pelancaran kan. Ya. 5 ke 10 minit macam tu. Cikgu, pandang tu macam nak tanya. Ada yang tanya saya, Datuk isi ni tak instrumen dia. Itulah standard lah kan. Kita ni tak dia pergi satu kan, tak ada KPI, tak ada instrumen kan, mana nak lapor. PPD turun tanya kan, JPN turun tanya, ABC tak ada apa-apa instrumen. Jangan risau, tak ada instrumen, tak ada laporan. Yang akan melapor ialah wajah anak-anak yang dekat sekolah tu. Itulah yang bergerak. Kalau saya sampai budak dah puluh tangan salam, cium tangan, saya jangan nak bagi salam. Kalau dah bersih, anaknya bertetik, itulah laporan hidup sepanjang hidup. Besok datang Melaka ni dah terkenal dah. Saya antara negeri yang saya paling suka pergi ialah negeri Melaka. Saya cakap dah sekali dalam majlis, sebab negeri Melaka ialah negeri yang sangat bersih. Jadi bila perkataan saya orang Melaka, baru saya tahu rahsia. Rupanya naik atas pokok, goyang pokok biar daun gugur, sapu bersih-bersih supaya lepas tu dia tahan lama. Tak gugur lagi petang ke pagi besok. 3 hari lepas tu baru ada daun gugur. Macam tu sekali orang Melaka jaga kebersihan halaman rumahnya. Lepas tu bila nak raya, batu teller tu dicatnya. Memang ini bukan bohong. Saya suka datang Melaka, tengok cantik, bersih je. Saya kalau balik Kelantan, saya paling kuat boleh lagi. Rumah saya bukan Kelantan, dia kata tengok orang Kelantan. Sebab kotor. Sebab tu saya suka. Jadi KPI dia senang saja. Kita balik, kita pergi sekolah, di hati rasa sejahtera, kita dah capai KPI ABC. Kalau kita malam tidur tak lena, tak sabar nak pergi sekolah, confirm KPI dah capai. Pergi sekolah, cikgu tak nak balik-balik kan, tunggu siapa nak balik dulu. Tak ada siapa nak balik dulu sebab seronok duduk sekolah. Saya pernah jadi pengetua 6 bulan kan, saya keluar tengok kereta banyak lagi. Saya kata siapa nak balik dulu ni, saya dah pukul 5. Sekali saya dah balik dulu, cikgu-cikgu macam tak nak balik. Saya dah tahulah ada tanda sayang, dia dah suka apa yang dia ada kerana nampak anak tu di depan mata. Tak ada rasa nikmat yang paling terkesan pada cikgu-cikgu ya, bila melihat kejayaan anak-anak murid. Dulu menangis sekali saja dalam masa 6 tahun bila anak dapat 6A. Betul tak? Menangislah cikgu sebab anak murid 6A. Lepas ni saya nak tengok cikgu tiap-tiap minggu menangis sebab tengok anak muridnya baik sangat. Tak terkata baik. Betul tuan-tuan dan puan-puan, saya hari tu tengok budak asli pun saya cuma tak bawa tisu lah, malu. Tapi sebab tu terasa saya pantang tengok budak yang baik, yang terdidik, pantang saya akan tersentuh. Sebab saya pernah lalui keadaan itu. Saya asrama penuh dulu belajar di Alam Shah. Perkara yang saya paling rindu nak balik kampung ialah menolong mak saya kat dapur. Itu yang adik-beradik 9, 5 lelaki, bawah baru perempuan. Jadi dalam adik-beradik itu, saya jadi macam anak kat rumah. Mak akan panggil saya kisah beras,
petang-petang sebab nak buat kuih, tolong dia masak kayu api, hidupkan api. Masa tu pakai kayu api. Jadi sebelum saya balik tu saya dah bayangkan dapur mak saya macam mana. Abuk mesti banyak kan, susunan dalam almari. Jadi balik hari pertama tu confirm saya sehari dapur bersihkan untuk mak, sebab yang lain semua lelaki. Lepas tu baru ada anak perempuan. Jadi bukan nak cakap saya baik, tapi seronok saya melalui pengakap. Dalam pengakap tu ajar kita buat gadget, kemah, masak, teratur, semuanya kita belajar. Jadi bila kita lalu kehidupan itu, kita rasa nak buat. Jadi tuan-tuan perempuan, bukan mustahil untuk kita ajar anak hari ini. Mereka suka sebenarnya buat perkara baik, cuma kita tak beri peluang. Itu KPI. Lepas tu di GPK pula, saya lah bocorkan soalan yang tempat lain tanya. Ada GPK bangun tanya, Datuk, kita di GPK ni makin banyak tugas kat sekolah kan, tambah tu, tambah ni, tambah ABC pula kan. Jadi alarm kita macam tu juga, tak naik-naik. Itu paling gemuruh sekali tepukan, tanda setuju. Jadi cerita alarm. Saya kata kerja aku baru umum RM100 naik tu, belum start bayar pun lagi. Januari ni baru nak start kan. Jadi 100 tu, lepas tu tiap-tiap bulan 200, lepas tu sampai pencen dapat lagi. Itu duit je lah. Saya kata kalau nak cerita pasal duit ni, memanjang kita tak cukup. Nak makin besar makin besar. Tapi cuba kita congak antara gaji yang kita dapat dengan kerja yang kita buat tu, seimbang tak? Setara tak? Sebenarnya orang miskin bagi sedekah RM1 dengan kita gaji bagi RM1 pahala tu. Itu RM1 sangat tinggi, dia sedekah RM1. Kita kalau naik gaji, kita nak bagi sedekah tak nilai yang kita. Jadi kita macam semua kita punya. Jadi saya kata macam ni, cikgu ni dah untung 1 tahun ajar budak 50 orang, 2 tahun 10 tahun 500 orang kan, 20 tahun beribu-ribu budak kita yang kita ajar. Budak tu membesar berjaya dekat kampung kita. Kadang-kadang kita pergi makan, baru nak bayar, cik dah bayar, tak tahu siapa bayar. Anak murid lah bayar tu kan. Jumpa salam anak murid, angkat tangan, lambat sikit kita keluar, dah selesai dia bayar. Pergi cari anak murid niaga kat pasar, cikgu ni untuk cikgu bagi. Cuba congak yang anak murid bayar tu, kalau 4 kali RM50 dia bayar, tak 200 dapat situ kan. Payah kira gaji, kira anak murid tolong repair kereta, tak cikgu tak payah bayar lah, saya usik sikit-sikit je. Itulah lebihnya cikgu. Doktor, orang tak belanja macam tu, sebab sekali pergi klinik dia dah charge 100 lebih. Jadi doktor, tak apalah doktor tu hari tu dah rawat saya kan, hari tu saya bayar 100, kali ni saya belanja je makan RM100 pula. Tak jarang lah nak dengar. Tapi kalau cikgu, budak akan buat macam tu. Okay? Jadi itulah antara kelebihan cikgu. Jadi kadang jangan kira sangat kat situ, buat dulu ABC, nak tengok apa jadi. Okay? Apa jadi dengan kehidupan kita apabila dikelilingi dengan anak yang baik-baik. Ni pun baru jadi KPPM je, ngajar tak ramai, 4 tahun je saya mengajar dulu di Seremban. Tapi nak pergi ke negeri tu, perkara saya dah bagi dah senarai tu, nak makan kat mana tu, kawan-kawan nak belanja makan. Jadi Allah Akbar, saya tetap payah tanya pasal gaji lah. Orang nak ajak belanja kita makan tu pun sudah satu rahmat, satu rezeki. Samalah kita jumpa kawan-kawan, okay, yang baik-baik, cikgu semua tu akan jadi rezeki dan rahmat untuk kita. Tak ada, orang Melaka memang tak ada nak tanya apa. Okey, sila. Assalamualaikum. Bahagia Datuk. Ya. Sebab saya nak tanya satu soalan.
Soalan ini luar daripada yang kita cakap tadi. Ya. Kami ni dah tak ada pengarah daripada bulan awal bulan Mac. Jadi soalan saya ni sebab yang amat berhormat Ketua Puteri Melaka dalam beberapa majlis yang kami anjurkan bertanyakan, dan malam tadi last saya dan Tuan Madani bincang jawapan soalan duluan. Ingin kami ajukan soalan ini kepada yang berbagai datuk. Jadi bolehkah saya mendapat jawapan itu supaya saya dapat sampaikan? Terima kasih. Right, terima kasih. Sikit masa lagi. Sebenarnya laluan untuk melantik ni pertamanya akan lalu menteri. Okey, sampai satu peringkat itu dah almost final, tapi bubar kerajaan, bubar parlimen. Jadi jawatan menteri itu kosong. So sekarang bila dah ada menteri, insya-Allah dalam masa terdekat saya akan menghadap YB Menteri untuk pengisian jawatan-jawatan yang penting. Menteri ini dia ada satu kuasa untuk melantik pemimpin di peringkat negeri dan peringkat daerah. Jadi saya kena konsult, saya kena beri pandangan, lepas tu menteri yang akan buat keputusan. Jadi insya-Allah. Okey, tapi orang Melaka ni sabar-sabar. dah tak sabar-sabar nak tahu siapa pengarahnya. InsyaAllah lah akan ada. Okey, satu lagi ya. Ustaz. Assalamualaikum. Berkenaan dengan kalender akademik kita ni, akan kekal bermula daripada Mac ke atau mungkin akan ada lagi perubahan? Okay, right. Terima kasih. Ini pun antara soalan yang popular. Okay, akademik year yang sekarang ni bermula pada bulan Mac, bawa ke Februari lah bercuti. Jadi perkara ini berlaku bila pandemik COVID-19, penutupan nak cover 190 hari yang ada dalam akta, maka dilewatkan. Kalau kita nak patah balik, dia akan ambil masa 4 ke 5 tahun. Maksudnya 2026 atau 27 baru boleh balik ke takvim yang asal. Okey. Jadi sebab kita tetap kena ada 190 hari persekolahan dan kita tetap kena ada cuti. Kalau kita tak ada cuti, mungkin kesan ekonomi negara juga. Sebab cuti ni dia menjana ekonomi. Banyak pihak ni, Melaka khususnya, terjana ekonomi kerana ada cuti sekolah. Kalau tak ada cuti sekolah, mungkin Melaka akan jatuh sikit pendapatannya. Okey. Dan ingat, itu dari sudut kalau nak patah balik. Dulu kita selalu tak fikir negeri-negeri yang dilanda banjir. Mereka saban hari dalam keadaan yang sentiasa tidak tenang, sebab tak tahu adakah hari esok mereka akan pergi peperiksaan mengharungi banjir ataupun mereka boleh pergi dengan hati yang tenang. Bila banjir, tentu anak, cikgu, semua yang terlibat dengan sistem persekolahan, peperiksaan akan terkesan. Okay? Jadi itulah yang dialami sekian lama beralih dari satu kawasan ke satu kawasan banjir itu. Dan satu lagi, kalau result periksa habis bulan 11, bulan 12 awal, semuanya akan masuk ke universiti dan institusi bermula bulan 7 ke bulan 9. Jadi berapa lama mereka tertinggal lag dia tu dari segi pembelajaran. Jadi sekarang ni result boleh keluar bulan Jun. Jadi bulan Julai, Ogos, September mereka dah dapat masuk belajar. Jadi masa senggang itu tak panjang atas kecekapan kerja kita menguruskan peperiksaan. Jadi bulan 3 lah, bulan 2-3 lah time peperiksaan yang cukup selesa diuruskan kerana tidak ada banjir. Dan kalau banjir, kertasnya lembab. Kertasnya lembab, sekali kita gunakan LP score, skripnya kena scan. Jadi mungkin akan ambil masa berbulan-bulan untuk scan kertas yang lembab dan mungkin melekat di antara satu dengan yang lain. Itu risiko-risiko yang akan datang bersama package. Jadi tak apa, kita dengan pandangan, tapi kita juga beri pandangan, kita akan timbang tara supaya mungkin kita tak berapa nak sesuai lagi dengan cuti bulan 12. Tapi sekarang ni, besok dah start cuti 2 minggu, nak pergi umrah, pergilah umrah. Ada juga yang pergi umrah sebelum cuti. Nak pergi bercuti, pergilah. Jadi yang SPM tu janganlah pergi dulu. Esok bulan 3, time awak tak cuti, dia dah habis esok, pergilah cuti. Mungkin tiket dah murah pula untuk mereka. Jadi itulah
kita sesuaikan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya kena berhenti di sini sebab nak bagi laluan untuk saya mohon ampun dan maaf kalau ada tersalah bicara, kurang manis daripada percakapan saya itu. Segala yang baik anugerah Allah Ta'ala kepada kita semua. Semoga dipermudahkan urusan kita mendapat berkat rahmat kepada Allah Ta'ala juga. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi. Mohon Yang Berbahagia Dato' untuk kekal di pentas. Dijemput Puan Rosni binti Leman untuk naik ke pentas bagi mengiringi Yang Berbahagia Dato' untuk acara seterusnya. Majlis merekankan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dato' untuk sesi bicara profesional sebentar tadi. Semoga menjadi input bermakna untuk direalisasikan hasrat anak yang baik lagi cerdik, khususnya buat sekolah-sekolah negeri Melaka, insyaAllah. Para hadirin sekalian, setiap sekolah di negeri Melaka akan dibekalkan dengan anak yang baik lagi cerdik. Oleh itu dijemput Yang Berbahagia Dato' untuk menambahkan poster berkenaan kepada Yang Berusaha Puan Rosni binti Leman sebagai simbolik penyerahan kepada sekolah-sekolah negeri Melaka. Seterusnya dijemput Yang Berusaha Tuan Haji Ebi Malik bin Kasim, Ketua Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Gajah, untuk menerima poster ABC. Datuk sampaikan. Seterusnya dijemput Yang Berusaha Encik Muhammad Yusri bin Seman, Ketua Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah. Dan yang terakhir dijemput Yang Berusaha Tuan Haji Baharudin bin Hussein, Ketua Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Jasin. Majlis merekamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dato' atas penyampaian poster itu tadi. Baiklah para hadirin sekalian, majlis petang ini akan diteruskan lagi dengan tayangan montaj sebagai simbolik gimmick perasmian. Ayo sama-sama kita saksikan montaj yang disediakan oleh Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Negeri Melaka. Tak kuat. Perlahan. Tak naik.
tak masuk ke tidak. Ada. Nasaruddin punya kamera dia masuk ah. Jadilah. Masuk dah dasar ni. Majlis masuk. Kena selfie dah. Apa Deli? Baik, para hadirin sekalian, kita telah pun berada di hujung acara. Dengan itu berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Pihak majlis ingin merekamkan jutaan terima kasih dan penghargaan kepada yang berbahagia Datuk Haji Fakhruddin bin Haji Ghazali, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, kerana sudi untuk bersama dalam program ini. Segala penghargaan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program ini. Dijemput Barusni binti Leman untuk menjemput dan mengiringi semua tetamu utama ke bilik jamuan, dan dijemput juga semua tetamu untuk mengambil juadah yang telah disediakan di kiri kanan Dewan, serta poster ABC juga boleh diambil di meja urustia. Manakala tetamu yang vegetarian, juga makanan disediakan dan boleh diambil di meja urustia. Terima kasih. Di kesempatan ini juga saya memohon kemaafan andai ada salah dan silap sepanjang saya mengacarakan majlis ini. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lemah itu datangnya dari kelemahan kita sebagai manusia. Sekian saja, salam hormat, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tolong. Okey. Tu tuan ambil gambar. Okay. Thank you.